Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru bih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, hari ini kita bersama lagi. Ya, kita ada baru 2 orang, ada Ermi, ada Asia Muhammad Rusad. Ya, kita sampai kita tunggu ni ya. Saya cuba kita ingat kembali apa yang kita baca semalam dalam surah Al-Kahfi ni. Sebelum tu nak tanya dah baca surah Kahfi? Hari ni hari Jumaat ni kita kena bacalah. Kita ada masa lagi. Kalau belum, mungkin ada yang dah baca malam tadi, nak baca lagi bagus. Tapi kalau belum, baguslah. Saya macam benda ni dulu masa kerja pun, sebab dah install Muslim Pro tu kan, dia selalu tanya kita dah baca dah belum surah Al-Kahfi. Jadi memang kita sentiasa baca lah. Kita sentiasa ingat, walaupun kadang-kadang kita kerja kita lupa. Tapi Alhamdulillah, macam bunda katakan, Allah beri kita sebenarnya peluang untuk beruzlah. Jangan lepaskan peluang yang Allah beri kepada kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merestui, Allah merahmati kita dan kita menjadi ringan untuk beribadah. Dan sebagaimana yang bunda tuliskan dalam Facebook hari ini, kita akan ke udara dan kita akan baca ayat 48 dan juga 49 dan seterusnya. Dan ini banyak menggambarkan sebenarnya apa yang berlaku nanti di padang mahsyar, apa yang kita terima nanti di akhir setelah kita dibangkitkan semula. Dan pada ayat yang lepas kita telah sebutkan tentang zinatul hayah, al-mal wal banun, itu anak, harta semua di dunia ini kita akan tinggalkan. Yang kekal ialah al-baqiyatus salihat, ialah amal-amal soleh. Saya nak minta pandangan ni, jelas tak saya punya ni, ada sangkut ke tidak? Sebab pagi tadi saya bunda cuba live, tapi cuba try dia macam sangkut-sangkut. Harap tak ada masalah ya. Kalau ada tolong bagi tahu, terutama anak saya ni, Umnya Ulfa, tolong komen kalau tak clear, suara clear ke tak clear. Okey. Dan kepada pada minggu yang lepas, pada semalam kita bercerita tentang al-baqiyatus salihat itu. Saya lupa nak terangkan ada di dalam tafsir menyebutkan al-baqiyatus salihat itu yang maksudnya semua amal soleh, termasuklah solat, puasa, zakat, dan juga ialah sentiasa menyebut kalimah tayyibah, kalimah-kalimah yang baik. Subhanallah, disebut tasbih wa tahlil wa tahmid dalam hadis tersebut, iaitu mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Dan kita juga ada membaca hadis ada dua perkataan, khafifatan fil lisan wa saqilatan fil mizan. Dua yang ringan disebut, tetapi sebenarnya timbangannya adalah besar. Jadi itulah subhanallah, alhamdulillah. Jadi kita subhanallah itu jangan kita lepaskan daripada mulut kita selagi kita boleh mampu menyebutnya. Jadi saya kira di mana saja kita
kita tengah drive ke, kita tengah masak ke, apa sahaja perkara itu boleh kita lakukan. Begitu juga di ayat terakhir semalam kita baca tentang Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan. Ketika Allah membongkar semua gunung ganang, bukit-bukit dan melapangkan semua, tiada lagi pokok-pokok dan sebagainya di atas muka bumi ini. Wa hasyarnahum, dan kita akan dikumpulkan. Falam nughadir minhum ahada, dan tidak ada seorang pun daripada kita yang akan terlepas daripada perhimpunan ini. Bukan perhimpunan tempat kerja tu boleh ngulang-ngulang, boleh ini di akhirat nanti tidak ada nama boleh menyembunyikan diri. Saya terus sambung dalam ayat yang ke-47 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'al lakum mau'ida. Dia kata, dan mereka tetap akan dibawa menghadap Tuhan kamu. Sofan, beratur, berbaris. Bukan baris macam nak masuk pasar tu, dia distance kita punya kedudukan itu 1 meter. Di akhirat nanti kita memang semua tidak ada yang tertinggal. Ji'tumuna kama khalaqnakum. Kamu didatangkan sebagaimana kami jadikan kamu awwala marrah. Mula-mula kamu dilahirkan. Bal za'amtum. Tapi kamu sendiri mendakwa bahawa kamu tidak akan sebenarnya dikembalikan. Jadi ayat ini kita cuba fahamkan apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Pada hari kita dihasyar, dihimpunkan itu, kita tidak ada yang terkecuali, dan keadaan kita pada masa itu ialah sebagaimana kita mula dilahirkan. Sebab itu ada satu hadis menyebutkan bahawa dia kata kita akan dihimpunkan dengan kita ini urah, kita tidak ada pakaian. Sehingga Aisyah, ini hadis ini diriwayatkan Aisyah, sehingga Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayanzur, adakah kami ba'dan ini melihat di antara satu sama lain dalam keadaan kami tidak memakai pakaian? Maka Rasulullah kata lebih teruk lagi daripada itu. Jadi kita tidak ada lagi pakaian sutra, tidak ada lagi pakaian yang cantik-cantik. Tak usahlah risau sangat raya ni tak dapat beli baju. Sebab nanti kalau kita dihimpunkan kembali, tak adalah pun kita memakai cantik-cantik lagi. Tak adalah pun pakaian yang indah-indah lagi. Kita kembali. Kita boleh bayangkan bagaimana keadaan kita bila Allah kata, saya akan kembalikan kamu dalam keadaan bagaimana kamu dilahirkan. Terima kasih yang dapat join hari ini. Datuk Musa, apa khabar? Ilani Abdul Kadir, saya bukan nampak sangat ni. Nur Sofi, semua sekali. Mudah-mudahan Allah berkati kita dalam suasana uzlah ni. Inilah yang kita cuba penuhkan masa uzlah kita ni dengan berkongsi ilmu. Kita mencari ilmu ni walaupun dia online macam ni, kita kena juga ada jaga supaya kita dapat barakah. Kalau boleh kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan berwuduk. Dalam duduk rumah ni, masa ni lah peluang kita sentiasa berwuduk, sentiasa ada semua bersih. Kalau kita di luar, kadang-kadang wuduk kita batal, kita nak ambil wuduk susah. Jadi kita duduk rumah ni, janganlah kita tinggal wuduk. Jadi kalau kita tengok banyak online sekarang, ustaz-ustazah berikan online, maka kita kita sudah mencari ilmu dalam keadaan yang lebih sopan dan sebagainya. Okey, saya nak sambung balik. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah.
kita dipulangkan kembali berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sebagaimana sebelumnya. Dan kita tidaklah kata, kita tidak tahulah masa itu kita malu sesama kita tidak berpakaian. Tetapi kita sekarang ketika itu sedang memikirkan bagaimana kita akan diadili, bagaimana kita akan dihakimi oleh Allah dengan apa yang kita lakukan di akhirat. Mungkin sebab tu kita di dunia, kita tidak walaupun kita tahu, tapi kita tidak meyakinkan seyakin-yakinnya bahawa akan datang pada hari ini. Kenapa Bunda sebut tidak yakin seyakin-yakinnya? Kalau kita yakin hari pertemuan ini, hari penghakiman ini akan berlaku, hari perhimpunan ini, agung ini akan berlaku, kita sangat berjaga-jaga dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Sangat berhati-hati dengan bicara kita. Sangat berhati-hati dengan segalanya, bahawa kita patuh perintah Allah, kita menjauhi apa yang dilarangnya. Segala adab kita terpelihara, adab kita terhadap Allah, adab kita sesama manusia, adab kita sesama makhluk. Kita terus jaga. Okey. Itu ayat 48. Sekarang kita masuk kepada ayat 49 yang Bunda cuba war-warkan di dalam muka buku daripada malam tadi, bahawa kita sebenarnya dalam ayat ini menceritakan bagaimana kita akan dibentangkan apa amal yang kita buat di dunia. Dibentangkan kita punya rekod kerja, kita punya dipanggil kitab. Di dalam ayat ini dia kata wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghirah wala kabirah. Wa wudi'al kitabu, dan diletakkan kitab. Kitab ni buku, rekod kita punya log kerja sepanjang amal kita di dunia ini. Fataral mujrimin, Allah kata kamu akan lihat mereka yang melakukan jarimah, melakukan dosa. Musyfiqin, amat risau, takut, mimma fih, dengan apa yang berlaku. Wa yaquluna ya wailatana, dan mereka berkata ya Allah, dalam bahasa, minta maaf saya sebut perkataan itu, celakalah kami. Dia kata mali hazal kitab, apakah buku ini, ya Allah, dia kata la yughadiru saghirah wala kabirah, tak tinggal sedikit pun, baik yang kecil maupun yang besar. Di dalam perbicaraan yang kecil dan yang besar dari segi dosa, ada dikatakan dosa kecil, ada dikatakan dosa besar. Dalam tafsir menceritakan maksud kabirah itu ialah dosa besar. Iaitulah yang pertama syirik. Syirik, zina, derhaka kepada ibu bapa. Memang ada hadis tentang 7 dosa besar itu. Maka dosa besar itu sudah tentu tertulis dalam buku itu. Begitu juga dosa kecil, walau sekecil mana pun. Sebab itulah kita sentiasa istighfar, 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 istighfar. Ya Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kerana kita kadang-kadang tidak rasa, tidak sedar kita melakukan dosa kecil. Dosa besar pun ada yang manusia yang melakukannya. Mungkin dia kata tidak sedar, terutamanya contohnya derhaka kepada ibu bapa. Mungkin tidak tahulah bagaimana sehingga tidak sedar. Sebab saya kata, kalau kita sebenarnya percaya akan berlakunya hari perhimpunan ini, maka kita tidak akan melakukan perkara yang baik dosa kecil maupun dosa besar, apatah lagi dosa besar. Dosa kecil pun kita ngeri, apalagi dosa besar. Dan dia kata illa ahsaha, melainkan yang semua dikira.
wa wajadu ma amilu hadiran wa la yazlim rabbuka ahada. Semua yang kita buat di dunia ini hadir, dibentangkan secara live, ya, kita lihat semua, ya, dan wala yazlim rabbuka ahada, Allah tak zalimi pun kita, ya. Tidak ada tinggal, tak kata tak ada tokok tambah, dia tak ada. Ini tengok KPI akhirat, ya, bukan KPI dunia ni yang boleh lagi lah cilok-cilok orang kata, tumpang sana tumpang sini, buang sana buang sini. KPI kita untuk menghadap Allah ini ditulis oleh malaikat yang tidak tidur, tidak makan, tidak leka dan tidak ada apa-apa. Bukan kita catat sendiri. Macam kita nak KPI kita di dunia ni, kita catat sendiri, kita kira sendiri. Sebab tu kita kata kita ada penilaian kendiri. Sebenarnya penilaian kendiri ini kita buat di dunia. Walaupun kita tahu kita nak muhasabah di akhirat, kitalah nilai diri kita di dunia. Bagaimana kita menghadap Allah nanti? Sebab itu kita sentiasa muhasabah setiap hari, jangan lupa. Sebab sebelum kita dihisap, kita hisaplah diri kita dulu. Sebelum kita dikira di akhirat, kita kira kita di dunia. Kita sudah bijak, terutamanya yang kerja ni lah, tak kira lah kerja swasta ke kerja government ke, kita sudah dilatih sentiasa membuat penilaian kendiri. Why kita tak buat penilaian kendiri kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih dahsyat lagi perkiraannya? Kerana bila Allah Subhanahu Wa Taala sudah menghimpunkan kita, maka kita tidak ada lagi nak mengatakan tidak, kerana Allah tidak akan mengenepikan satu pun amalan kita. Di dalam ayat yang saya sebutkan ini, yang kita baca hari ini, menerangkan bagaimana seorang yang berdosa, cara penerimaannya, musyfiqin, dia takut, ngeri, Saya nak bayangkan ngerian itu tidak sama ngeri kita nak fikir, aku KPI tak cukup macam mana dan sebagainya. Tak. Di akhirat nanti kita sudah memang fikirkan bahawa rupanya kitab kita tu, kita punya buku rekod itu, tidak ada satu pun. Kalau kita ada type di media sosial yang buruk-buruk, semua akan keluar. Kalau kita mengata orang, kita mencaci orang, kita ambil gambar orang, kita letak pula, kita kutuk dia semacam. Orang tu membentangkan apa-apa. Kita lihat pemimpin kita bila membentangkan sesuatu, bukan main komen. Saya tak tahulah, bijak sangat, ramai sangat boleh jadi Perdana Menteri kot. Semua catat. Tidakkah kita ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat mencatat apa yang kita tulis. Malaikat mencatat apa yang kita, berapa ramai orang dengar, berapa ramai orang baca, maka dosa itu kita sebarkan juga dicatat oleh malaikat. Jadi please, saya ingatkan diri saya sendiri, diri bonda ini sendiri. Mudah-mudahan kita sentiasa beringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beringat dengan apa yang Allah peringatkan, supaya kita jangan sekali-kali melakukan dosa itu, ya. Saya nak berikan berikan bahawa ayat ini juga tentang pembentangan rekod ini ada disebutkan di ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Al-Haqqah ada disebut. Dalam surah Insyiqaq ada disebut. Saya baca surah Insyiqaq sebab harap-haraplah ramai, ya, yang hafal juz 30 ni. Kalau cucu saya ada, hari tu dia duduk minta saya tasmi' di Insyiqaq. Dan bila dia minta tasmi', saya pun terfikir sangat tentang ayat ini, ya. Dia kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ, sesiapa yang didatangkan kitabnya di sebelah kanan, ataupun rekodnya diberi di sebelah kanan. Saya tunjuk kanan ni, dia keluar dekat live ni kiri, sebab biasalah live dia tunjuk sebaliknya, ya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Okey. Jadi rupanya di akhirat nanti
kita ada dua gaya pemberian kitab, pemberian laporan kita. Ada yang dapat daripada kanan, ada yang dapat daripada belakang dia dalam ayat surah Insyiqaq ini. Jadi yang dapat sebelah kanan itulah tandanya. Dan semua orang akan saksikan tu. Itulah tandanya bahawa kita mendapat amalan kita mencukupi. Amalan kita itu penuh dirahmati oleh Allah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kita akan dihisap dengan hisap yang hisap yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan kita pun balik kepada keluarga kita dengan rasa gembira. Maksud kita akan bertemu. Itulah dia yang selalu Bunda sebutkan. Sebenarnya kita mahu bersama-sama masuk syurga. Jadi bila sama-sama masuk syurga, maka kita mahulah hisap kita dimudahkan di akhirat nanti. Kita mahu sama-sama semua perkiraan kita, pembentangan kita, perhimpunan kita nanti di padang mahsyar kita dipermudahkan. Bagaimana untuk dipermudahkan hisap kita di akhirat nanti? Selain daripada kita berdoa, kita kena ingat itu. Amalan kita lah yang memudahkan hisap kita. Amalan kita lah yang memudahkan kita untuk terus mudah dalam perhimpunan tadi. Dan kita dapat kitab kita sebelah kanan. Doakan Bunda. Bunda sedang menulis tentang Ashabul Kahfi ni, dan Bunda selitkan sedikit beberapa perkara yang sepatutnya kita dalam keluarga kita lakukan untuk mengelakkan ini untuk diri sendiri juga untuk mengelakkan kita daripada balasan neraka. Sebab kita yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, kita sentiasa kita memang masuk syurga. Tetapi apabila kita ada dosa, maka kita kena azab dahulu. Dan yang pertama, kita dalam pembentangan buku ini pun kita sudah rasa menderita sekiranya amalan kita tidak bagus di dunia ini. Jadi sebab itu dalam ayat sebelumnya disebut al-baqiyatus salihat, amal soleh. Disebut tentang dunia al-mal wal banun zinatul haya. Bukan kita nak tinggalkan anak-anak dan harta itu sampai kita tidak peduli, tetapi peringatan supaya kita menghadapi, persediaan kita menghadapi hari akhirat itu bagaimana. Kemudian dia kata, ini yang kita takut ini. Dalam surah Insyiqaq ini Bunda baca sebab dia mungkin ada berkaitan, memang ada berkaitan dengan ayat tadi. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Maka sesiapa yang dihulurkan bukunya daripada belakang, maka dia akan menderita dengan dia fasawfa yad'u subura, sangat menderitalah dia, kerana sudah tentulah balasannya neraka. Sebab itu banyak juga ditulis tentang apakah dia amalan sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk kita hisap kita masuk syurga tanpa hisap. Ada beberapa kita lihat mudah sebab itu Bunda tak susun atur hari ni penuh, tapi bila Bunda baca, Bunda sendiri pun ngeri sebab nampak mudah. Contohnya mentauhidkan Allah itu yang pertama, sebab dia kata man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang akhir katanya sebelum dia menghembuskan nafas terakhir la ilaha illallah, memang pastilah dia masuk syurga. Sebabnya mudah, tetapi bagaimanalah kita boleh supaya nanti akhir hayat kita yang kita sebut ialah la ilaha illallah, Allah, itulah yang keluar daripada bibir dan lidah kita di hari terakhir kita, di hari semasa sakaratul maut. Dan apa yang dikatakan tauhid juga,
Bunda dah sebut dah sebelum ini. Banyak perkara sebenarnya boleh merosakkan tauhid kita. Ada dikatakan syirik hafi. Bunda sebut itu saja. Banyak lagi yang lain. Syirik yang besar tak payah sebutlah kerana kita kebanyakan yang menonton orang Islam. Kadang-kadang kita tidak sedar perkara itu berlaku. Inilah yang perlu kita jaga. Contohnya dalam musim uzlah ni. Kita pun kata, Allah penatlah mengaji ni, letih lah. Memang letih. Itu syaitan. Jadi saya tak bonda pun, kita manusia biasa ya. Kita perlu rehat. Kita perlu juga mencari, nak freshkan diri kita. Sedangkan kita rasa membaca Quran tu sebagai satu hiburan bagi orang Islam. Tapi kadang-kadang gangguan berlaku, maka kita boleh rehatkan diri kita. Kita boleh keluar melihat alam sekeliling rumah kita, tanam pokok, riang-riangkan diri bersama anak-anak. Jangan asyik bonda entah macam mana boleh terfikir hari ini. Agaknya lah 30 tahun akan datang, siapa yang hidup lagi lah 30 tahun akan datang dapat melepasi ujian hari ini. 30 tahun ke atas 40 tahun, anak-anak kita yang kecil ini akan mengingat apa yang berlaku hari ini. Apa yang anda buat untuk mereka, mereka akan kenang. Mereka akan cerita kepada anak-anak mereka. Waktu dahulu ada yang dikatakan lockdown, ada yang katakan kawalan pergerakan, ada ketat, ada tidak ketat, ada kawasan red zone dan sebagainya. Begini-begini. Oh, dia kata, Abah masa tu, Mama masa tu, tengok cerita lepas satu cerita lepas satu cerita, dia putar bestnya. Agak-agak lah kan. Bagus tak? Tengok cerita satu cerita, maksudnya dia buka video, buka apa dalam TV, Astro, Wi-Fi dan sebagainya. Tidak ada larangan nak menonton, tetapi ada masa tertentu dan kita patutnya buat jadual. Kalau anak tu kata, oh mama dia buat jadual, pukul sekian mesti mengaji, pukul sekian mesti duduk bersama bincang satu hadis, pukul sekian kita boleh berehat, masing-masing boleh buka gadget masing-masing, boleh tengok ni, boleh tengok ni, nak rehatkan diri. Lepas tu mama ajak main kat luar, papa ajak main kat luar rumah, bukan luar daripada kawasan rumah. Dia akan menceritakan keseronokannya. Malah mungkin anak-anak ni akan bercerita, masa itulah Abah baca Quran ini, kita punya ngeri, kita punya takut. Bagaimana pahala itu sedang beralir kalau anak kita cerita begitu pada anaknya. Bacalah ayat sekian, Allah sebut ini. Baba dulu ajar saya macam ni, mak ajar saya dulu macam ni. Bayangkanlah bagaimana pahala boleh mengalir kepada anak cucu kita. Selain daripada kita mengajak untuk bersama ke syurga, pahala juga terus mengalir. Jadi, kita pergunakanlah sebaik hari uzlah kita ini dengan anak-anak. Mudah-mudahan satu masa anak-anak kita akan menyampaikan ilmu yang kita beri itu bukan sahaja kepada anak-anak mereka, tetapi juga kepada sahabat handai mereka. Kita doakan begitu. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jadi, kalau baca sebenarnya cerita tentang mahsyar ini, boleh senyum, tapi dalam hati tu agak rasa macam mana ngeri itu datang tanpa tanpa kita, dia datang sendiri, spontan. Kita cuba bayangkan apa yang kita hadapi sebenarnya nanti di padang mahsyar. Sebab itu kalau kita buat apa saja di dunia ini, kita niatkan lillahi ta'ala. Jangan marah-marah. Pada ibu-ibu, mak-mak yang sentiasa masak ni, saya tengok dalam Facebook, masakan saja keluar, doalah kepada Allah. Mudah-mudahan ini sumbangan kepada keluarga, sumbangan kepada ahli keluarga, mereka dapat makan yang baik dan mereka cergas untuk beribadah kepada Allah. Niatkan lillahi ta'ala, niatkan membahagiakan suami, niatkan membahagiakan anak. Suami tolong isteri, niatkan supaya kegembiraan berlaku antara suami isteri. Bukan kerana terbeban pula, dah lah tak kerja kat luar, tak pernah pergi dapur dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya hadiah daripada Allah. Untuk anda merasa bagaimana tinggal di rumah
bagaimana lebih menyayangi lagi isteri, menyayangi lagi anak-anak. Saya campur adukkan sedikit kisah-kisah dalam Al-Quran ini dengan kisah yang berlaku. Tak ada larangan kalau nak tengok TV, tengok cerita yang baik-baik, tengoklah. Tapi kita niat pun, kalau kita tengok cerita, kalau ada cerita yang memberikan nasihat, kita terangkan balik kepada anak-anak kita. Inilah dia yang sepatutnya kita contohi. Inilah sepatutnya yang kita perbaiki dan sebagainya. Okey. Sepatutnya kita sangat beruntung hari ini. Banyak kemudahan mencari ilmu. Saya kalau baring-baring pun buka, wah, ada mengaji daripada pukul 5 rupanya. Ada munajat, ya Allah, ramai pula yang turut serta, ada 5,000 orang, Masya Allah. Bagaimana rahmat Allah beri kepada kita. Meskipun kita tidak dapat pergi ke masjid, tidak dapat pergi ke surau, tetapi boleh munajat, boleh berzikir bersama-sama daripada pukul 5 pagi tadi. Bayangkanlah kemudahan yang Allah beri. Jadi rajin-rajin tengok iklan tu. Ada apa kita sendiri-sendiri itu susah, kita boleh dapat bersama dan kita boleh dapat lihat, maka kita rasa keseronokan jamaah walaupun tidak dapat pahala solat berjamaah di masjid, kita berjamaah keluarga dan berjamaah pula mendapatkan zikir tadi melalui online. Selain itu banyak juga ustaz-ustaz, siapa saja memberikan perkara-perkara yang baik secara online, tak perlu keluar rumah, duduklah. Kalau nak dapat pahala lebih, kalau rasa-rasa nak duduk majlis ilmu, duduklah dengan baik, dengan berwuduk, mendengar dengan tekun, sebagaimana adab mencari ilmu. Aminkanlah segala doa yang dibaca. Okey. Seterusnya kita sambung kepada ayat yang ke-40, ke-50. Ini sambungan juga tadi. Peringatan Ni ada Isya Diduk ni. Kira anak saudara lah dia di Pekanbaru. Bagus juga live ni menemukan kita yang jauh-jauh. Kalau kita duduk kuliah kat surau 30-40 orang, tapi bila kita live ni, walaupun mungkin yang sedang live tengok hari ni 11-12 orang, tapi selepas ini mereka share, mereka boleh lihat lain kali, orang lain pun boleh tumpang daripada luar negara. Kadang-kadang ada pelajar-pelajar, bekas pelajar saya daripada Jordan, daripada Iraq, walaupun dia tak faham, tapi dia tahu bahawa bonda sedang membaca surah Al-Kahfi dan mereka rasa satu perkara dan mereka juga tersedar untuk memberi sumbangan kepada masyarakat dia di sana, insya-Allah. Amin, dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita baca seterusnya dalam ayat 50. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Cerita tentang iblis ini banyak disebutkan dalam surah Al-Baqarah, betul tak? Tapi Bunda dah sebutkan semasa memperkenalkan surah Al-Kahfi ini di awalnya, bahawa sebenarnya salah satu juga yang terdapat di dalam surah ini ialah sebahagian daripada cerita keangkuhan iblis. Sebenarnya Allah nak sebutkan bahawa kita ni tidak mengikut perintah Allah kerana kita mengikut runtunan syaitan iblis ini. Allah peringatkan ni selepas disebutkan tentang bagaimana deritanya mereka melakukan dosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil apabila mereka dibentangkan kitabnya. Lalu Allah peringatkan, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ketika mana aku perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka fasajadu, iblis ini sujud.
wa illa iblis, melainkan iblis. Dia nak terangkan iblis tu degil, iblis tu jahat. Jangan nak ikut perintah iblis, jangan nak dengar cakap iblis tu. Sentiasa sedar. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kana minal jin. Dia disebutkan bahawa iblis ini daripada keturunan jin yang fasik kepada Tuhannya. Ada juga jin yang tidak fasik, tetapi iblis ini adalah fasik. Dia bukan keturunan malaikat, sebab malaikat ni maksum, tidak melakukan dosa. Macam saya katakan tadi, kalau dia diperintahkan untuk menulis kita punya amalan buruk dan amalan baik, malaikat itu tak pernah tidur. Malaikat itu tak pernah lupa. Malaikat itu tidak pernah penat. Dia taat saja. Kalau dia kerjanya disuruh menulis, dia menulis saja, sebab itu tidak ada yang tertinggal. So, iblis itu bukan macam malaikat yang patuh kepada Allah. Jadi, dia bukan keturunan malaikat, tetapi keturunan jin. Dalam Quran ni sebutlah. Dan saya baca pun dalam tafsir macam itulah. Kenapa dia disebut berasal daripada jin. Fafasaqa an amri rabbih, dan dia fasik daripada perintah Tuhan kamu. Afatattakhizunahu, apakah kamu akan jadikan dia, wa zurriyatahu, dan zuriatnya, awliya'a min duni, sebagai pemimpin kamu selain daripada aku, kata Allah. Wahum lakum aduwwun bi'saz zalimina badala. Dan sesungguhnya mereka itu, iaitu para iblis itu, adalah musuh kamu yang sangat zalim. Tidak boleh kamu jadikan dia pengganti kepada Allah yang maha baik, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pemberi. Tiba-tiba kita ni dengar cakap iblis. Iblis kata, buat apa kamu nak dengar ni? Baik buka cerita lain. Terus scroll laju-laju. Nampak ada tazkirah saja dekat online dalam tu, dia selalu ganggu pula aku nak tengok benda lain. Tutup, tak tengok. Sedangkan mungkin kalau kita tengok tazkirah itu, dia akan mengenangkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan lebih menyedarkan kita tentang kehidupan kita. Iblis tak mahu tu. Iblis tak bagi. Kita nak baca Quran mengantuk bukan main. Itu saya lah tu. Saya benda ni sebut daripada pengalaman sendiri. Buka Quran mengaji je mengantuk. Letak aja Quran, hilang ngantuk. Itu iblis. Jadi kita pun bacalah auzubillahi minasyaitanirrajim banyak-banyak. Ta'awuz. Bila mengantuk je auzubillahi minasyaitanirrajim. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Jauhkanlah daripada syaitan yang kena rejam, ya Allah. Ingat terus ni. Ingat terus ayat ini. Mereka tak jadikan kita. Mereka memang pengganggu kita. Allah yang jadikan kita, Allah yang sayang kita. Kita takut dengan virus. Kita takut bukan saja virus corona, apa-apa sahaja. Semua kita takut. Tapi iblis tolong kita kah? Tak. Dalam suasana macam ni pun iblis kacau kita. Sebab itu kita tengok lagi, walaupun dalam suasana sepatutnya kita beribadah, sepatutnya cakap yang baik-baik, masih ada lagi cakap yang buruk-buruk. Itu iblis kacau, iblis ganggu. Orang buat baik kita kutuk, orang yang buat jahat kita, macam-macam berlaku hari ini. So, saya ulang sekali lagi, kalau kita tidak mampu berbuat baik, janganlah kita kutuk orang yang berbuat baik. Dan kalau kita tidak mampu menahan kejahatan orang lain, janganlah kita pula yang menarik orang membuat kejahatan. Beri berita palsu, minta disebarkan, itu namanya menarik orang berbuat kejahatan. Jadi janganlah, itu semua kerja iblis. Kerja iblis lah tu. Taubat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebab ingat tu Allah bukan main lagi. Allah bagi kita peringatan bahawa sebenarnya nanti bila kita di akhirat, bila dikira, apa yang kita buat jahat itu adalah runtunan syaitan, iblis. Iblis yang kita jadikan pemandu pula, sedangkan syaitan itu hanya memang penggoda. Bukannya
syaitan itu pemberi nikmat, bukan syaitan itu yang menjadikan kita. Dan bila kita dikembalikan nanti di akhirat, kita tidak berdepan dengan syaitan, kita berdepan dengan Allah yang menjadikan kita, yang tidak ada terselindung satu apa pun. Dan kita semua berangan-angankan, berhajatkan masuk syurganya. Kenapa kita mahu mengikuti syaitan yang sentiasa mendorong kita untuk masuk ke neraka? Sebab dia bila ini janji dia memang dia minta pada Allah, ya Allah, aku ni tak mau sujud pada Adam ni dibuat daripada tanah, dia tak mulia macam aku. Lalu dia ego dan sombong, dia kata, ya Allah, aku akan kacau zuriat Adam ini sehingga hari kiamat. Jadi kalau itu yang dia minta daripada Allah, kita kena sedar, jangan kita layani kehendaknya. Kita kata, buat apalah aku nak itu, nak ini. Kenapa kita mesti nak elakkan pula coronavirus ini? Nak matilah, aku kuat dan sebagainya. Kita tak ingat bahawa sebenarnya kita tu bukan jaga diri kita, kita kena jaga orang lain juga. Kita akan mati menyusahkan orang, menyusahkan orang. Kita tolong jangan menyusahkan orang lain. Kasihanilah mereka yang berada di barisan hadapan, sama ada para doktor, para petugas di hospital, polis, tentera. Mereka juga semua, itu sepatutnya polis, tentera tu tak perlulah mereka berdepan dengan masalah, tetapi kita menciptakan mereka masalah. Kita tak ingat Allah, itu jadi masalahnya. Okey, saya dah masukkan cerita itu sebab perkara yang sedang berlaku. Mudah-mudahan kita sentiasa beringat kepada Allah. Kita masuk ma'asyhad, ini ayat yang ke-51. Oleh kerana ayat ini adalah satu sambungan juga, tapi dia sebenarnya lebih mengulas cerita-cerita yang ada di atas tadi. Dan saya fikir saya akan sambung ini kemudian. Masa kita sekarang ni pun dah agak sudah tak maulah bercakap lama-lama sangat. Nanti ramai juga yang lain-lain ada kerja. Okey, Abu Fariha ini juga daripada Batam. Di Batam ke atau di Benting, Abu Fariha? Mudah-mudahan semua sihat. Alhamdulillah di sana sentiasa patuh dengan kawalan pergerakan ini. Mudah-mudahan kita sihat walafiat. Saya pada pagi yang mulia ini, pada hari Jumaat ini, ingin mengingatkan sekali lagi siapa belum baca surah Al-Kahfi, tolonglah baca. Hari ini hari Jumaat, kita tidak pergi solat Jumaat bagi lelaki-lelaki, maka kita jamaahlah di rumah. Cubalah, walaupun kita kita tidak bukan solat Jumaat, kita nak baca khutbah, tetapi cuba gunakan, kalau tidak tengah hari ini, petang ini, atau bila-bila bacalah sepotong hadis ke apa dengan anak-anak bersama. Mudah-mudahan dia menjadi peringatan. Macam saya sebut tadi, kita akan selalu ingat macam kita lah juga yang macam yang tua-tua ni, kita selalu ingat dulu mak saya sebut macam ni, dulu abah saya sebut macam ni. So nanti anak-anak kita akan ingat, dulu kami baca hadis bersama dengan baba yang ini, baca dengan papa yang ini, mama terangkan yang ini. So mudah-mudahan dia menjadi kebaikan kepada kita semua. Tolonglah, janganlah kita lepaskan peluang ini. Umur kita di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga janganlah melepaskan peluang untuk sentiasa mendoakan, doa bersama-sama. Doakan kepada diri kita, doakan kepada ibu bapa kita, doakan kepada saudara mara kita, kepada para petugas yang maha baik, yang sangat baik daripada, yang maha baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya meringankan beban mereka, menenangkan hati mereka, memberikan mereka keselamatan, kesejahteraan, dan mereka tidak putus asa untuk membantu melakukan tugasan-tugasan yang dikehendaki. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan kita cuba sudahi pertemuan kita pagi ini dengan kita cuba membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انشرنا اللهم انشرنا شعور المحبة بيننا واربط قلوبنا بالكرامة واحسن أخلاقنا بالنور والهداية وثبت قلوبنا بكل الرعاية. اللهم ارزقنا متابعة النبيين واجعلنا من الساجدين لوجهك الكريم. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى وعزنا من موجبات الندامة واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا ووفقنا ونحن أحبنا وأحسن إلينا ولمن كان حقا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami kerahmatan, berikanlah kami kasih sayang di antara kami. Ya Allah, jadikanlah kami, tetapkanlah hati kami dengan segala penjagaan darimu ya Allah, dan rezekikanlah kami, rahmatkan kami supaya kami sentiasa mengikut apa yang kau turunkan kepada Nabi kami, dan jadikanlah kami sebagai seorang yang sentiasa sujud kepadamu, wahai Allah yang maha mulia. Ya Allah, hiasilah kami, Allahumma jammilna bil afiyah was salamah. Ya Allah, hiasilah kami dengan afiat dan keselamatan, dan berilah kami takwa dan juga istiqamah. Ya Allah, kami sentiasa istiqamah, sentiasa bertambah rasa ingin beribadah kepadamu ya Allah. Sampaikanlah kami ke Ramadan, mudah-mudahan kami terus beribadah sehingga sampailah kepada Ramadan ya Allah, sehingga sampailah kepada Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kasihilah kami semua. Ya Allah, hapuskanlah segala bala ini, segala ujian ini. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Ya Arhamar Rahimin. Ya, wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Walhamdulillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.